Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa ila Syekh Idris Khayyat bin Haji Wan Ali wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah pada petang ni berbetulan dengan hari yang sangat bahagia bagi rakyat Malaysia, diumumkan boleh pulang ke kampung. Lagu itulah juga hati-hati orang yang merindu ke akhir tempat pulangnya. Bila sampai ajal mereka, seolah-olah diisytiharkan untuk mereka kembali kepada Allah Ta'ala, maka bergembiralah hati mereka. Lebih gembira hati mereka dibandingkan hati rakyat Malaysia pada hari ini bila diumumkan boleh retah negeri, boleh pulang ke kampung. Jadi tempat kampung halaman kita ialah akhirat, dan dunia ini tempat kita untuk berusaha sebanyak-banyaknya sebelum sampai pengisytiharan hari kita pulang kepada Allah Ta'ala, yang mana benar-benar itulah hari kita. Jadi berbetulan dengan hari ini, kita mulakan dengan pengajian kitab tasawuf. Walaupun saya tidak ahli bagi nak membicara ke kitab ini, tetapi mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Ta'ala, taufik hidayah Allah Ta'ala, dan dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tersapailah apa yang dikehendaki oleh musannif ni dengan apa yang kita akan huraikan. Sebelum daripada kita masuk kepada isi kitab itu, di muka hadapan kalau kitab Jawi ada ditulis ini risalah. Ini risalah, yakni ma fi zihnil musannif, barang yang ada pada fikiran musannif yang lagi akan diterangkan. Ini risalah yang dinamai akan ini risalah dengan Thimarul Jannah fi tarjamati risalatil muawanah.
Ni kitab-kitab Jawi kita ni dia terjemuh daripada kitab Arab. Nak dibandingkan dengan penterjemahan sekarang, jadi penterjemahan sekarang tu sangat mudah kerana banyak sangat kamus-kamus yang dapat dirujuk. Berbeza orang-orang terdahulu, mereka terjemuh daripada kitab-kitab Arab dengan keadaan tidak ada kamus-kamus tertentu untuk dirujuk. Simarul Jannah, buah-buah syurga. Nama tajuk tu pun comel sangat dah. Jadi tajuk ni bagi orang nak balasan syurga. Fi tarjamati, pada menterjemahkan risalah Muawanah. Risalah Muawanah ni masyhur lah. Yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa maksud terjemah? Terjemah ni maksudnya naqalul kalam minal lughah ilal ukhra. Memindah ke satu kalam daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Siapa dia menterjemah ni? Musannif kita, ulama Melayu kita ni yang menterjemahkan dia oleh Al-Fakir, yakni Al-Fakiru ilallah. Tengok orang-orang dahulu, dia letak ke di hadapan mereka ni dengan berhajat. Berbeza dengan kita sekarang, agak jauh lah cara penulisan kita sekarang. Kita akan datang ke darjat kedudukan kita di sisi manusia, doktor, profesor ke apa, tulis nama sekian-sekian. Alhasilnya tidak ada masalah lah. Yang penting hati kita kena jaga. Hati kita tu jangan ada rasa kita hebat dapat menuliskan mana-mana buku. Al-Fakir, orang yang berhajat kepada Allah. Siapa dia? Idris Al-Khayyat, tukang jahit bin Hadi wan Ali, Bakum, Tu'jum Fatani. Di mana? Bi Makkatal Mukarramah, di Makkah Mukarramah. Baik, kita terus kepada kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang kita makruf dah, Ismul lizat wajibal wujud mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftakiran ila kulli ma adahu ilaihi. Tu kita belajar dah dalam ilmu tauhid. Siapa dia kah Allah? Allah ni nama bagi Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu ialah zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Manakah sifat kesempurnaan? Sifat kesempurnaan itu terkaya daripada tiap-tiap yang lain, dengan makna tak berhajat. Tuhan tak berhajat kepada kita. Dan tiap-tiap yang lain itu berhajat hanya kepada Allah. Tu orang panggil sifat kamalat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang bersifat dengan belah kasih sayang kepada hamba dia. Ar-Rahman Ar-Rahim ni keduanya daripada Rahimah. Rahimah ni baik di hati lah. Jadi mana Allah Ta'ala ada hatinya, kehendak kepada natijah bila kita baik hati, dengan maknanya berbuat baik. Hati lembut dengan makna katanya berbuat baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini kita boleh buat amal. Amalan bismillah ni sangat besar, kerana Bismillahirrahmanirrahim ni terkandung semua isi-isi kitab terdahulu di dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri alhamdulillah pernah ziarah ke seorang anak murid Tok Selihung. Tak yalah, umur dia waktu tu 100 tahun dah. Dia pernah belajar, pernah khidmat di Pondok Selihung. Tak ada dah sekarangnya. Jadi kita tengok ketika mana kita pergi ziarah ke dia tu, Allah Ta'ala mungkin nak tunjuk pada kita beberapa kemuliaan mereka, orang-orang lama ni. Jadi masa kita ziarah tu nak seolah-olah dia duk menanti dah tetamu nak datang.
Bila saja kami beberapa pelajar pondok hak lain sampai, dia pun masuk ke rumah pakai ke serban. Ni tak ada zaman sekarang ni adab. Adab dia sambut ke tetamu, adab orang panggil berhias dengan memakai ke serban imamah. Kemudian kami melihat ke amalan dia tu senantiasa mulazamah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sangat besarlah amalan Bismillahirrahmanirrahim. Dan cerita-cerita berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim ni sangat makruf dah. Bagi kita kelebihan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi tak si nak memanjakan kalian lah pada nak menghuraikan Bismillahirrahmanirrahim ni. Kerana boleh dikatakan Bismillahirrahmanirrahim ni kalau kita nak huraikan tu sangat banyak huraya-huraya dia nya. Cukup memadai kita bila kita memahami kelebihan Bismillahirrahmanirrahimnya, kita nak dinatijah dia tu. Natijah dianya bila kita memahami ke kemuliaan Bismillah saat ni, dengan kita melihat huraya-huraya ulama, ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu fiqh, ilmu tauhid ke, mana-mana ilmu tu ada huraya dia berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak natijah apa? Kita nak belajar tasawuf ni nak pada beramal. Bukan semata-mata info pengetahuan, tetapi amalan. Maka hak kita nak daripada pengetahuan kita, hak kita tahu tentang berkaitan dengan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim, ilmu kita tu, kita nak yang pertama kita membesarkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita nak kepada mengamalkan senantiasa dengan menuturkan Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, nak minum, nak tidur, kita paling tidak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tu alamat orang yang Allah Ta'ala kasih. Tingkatan nafsu kita, kita boleh lihat dengan setara mana amalan kita. Kalau amalan kita semakin hari semakin bertambah, tu alamat orang yang Allah Ta'ala kasih. Tetapi kalau semakin hari semakin kurang, tu teruk sangat. Ataupun semakin hari sama saja amalan dia, ni orang ni pun rugi dah. Kerana dia tak membuat persiapan yang sebanyaknya bagi orang panggil apa? Persiapan pada hari kemudian. Sebaik-baik amalan hak datang waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak Bismillahirrahmanirrahim ni siapa dia tak tahu? Semua orang tahu. Nisbah nak mengamal saja. Jadi siapa dia dapat mengamalkan hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin di setengah orang tu kira kecil, siapa dia dapat mengamalkannya, dia akan melihat ke cahaya nur yang Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Kita mengaji kita al-azkar, tu nak amalan lah tu, nak kepada amalan-amalan. Alhamdulillahilladzi kasa awliya'ahu wa ahibba'ahu wa asfiya'ahu min nuril muhammadiyyati anwaro. Segala puji itu, ni hak pengarang kitab kita hak Melayu ni, hak Jawi ni. Segala puji itu bagi Allah, alhamdulillah al-mustahiqul lillah. Ni pun kita makruf dah. Puji yang empat itu semuanya itu kembali bagi Allah, dan milik bagi Allah, dan selayaknya hanya bagi Allah. Sebab tu antara hak molek bagi orang Arab ni bila orang kata syukurun, syukron terima kasih, dia pun kembali syukrulillah, terima kasih kita pada Allah Ta'ala. Maksudnya kita kembali ke segala sesuatu itu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan yang memberi pakai ia Allah akan segala yang taatnya Allah, yang tu kena pada orang. Allah Ta'ala yang memberi pakai ia Allah akan segala orang yang taatnya orang tak ni. Orang yang taat ia orang tadi kepada Allah, taatnya Allah lah. Yang tu kena pada orang yang taatnya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala lah beri pakai, dan segala kekasihnya kekasih Allah. Bila kita buat taat, kita jadi kekasih Allah. Dan hakikat kita dapat taat pada Allah tu pun sebenarnya alamat Tuhan kasih pada kita dah. Dan segala pilihannya Allah. Ni kita belajar dalam takluk iradat pun samalah, takluk taksis. Allah Ta'ala telah menentu dah kita pada sedia kala. Nampak kita ni nak jadi orang hak terpilih ke tidak terpilih,
Cuma di sana atas kitanya usaha dan ikhtiar. Daripada baik, takluk pada kata memberi pakai itu, bayannya daripada cahaya Muhammadiyah. Allah Ta'ala beri pakai mereka ni, orang kekasih Allah, pilihan Allah ni, dengan cahaya Muhammadiyah akan beberapa cahaya. Cahaya Muhammadiyah nisbah bagi Muhammad. Dan hakikat Muhammadiyah ni, dia tidak perlu kepada fikir. Hakikat pada Muhammadiyah ni, dia tidak memerlukan kepada fikir tilik dah. Dia mari rasa zuk dengan Allah Ta'ala. Kita ni dalil bagi adanya Allah, kita masih berdalil ke alam. Sebab apa? Sebab kita tak, orang panggil, nak bagi meyakinkan kita. Adapun mereka ambil hak atas tu buat dalil bagi adanya bawah. Kita ni ambil hak bawah alam ni dalil bagi adanya Allah. Adapun orang hak Tuhan pilih ni, Allah Ta'ala berikan mereka dengan cahaya Muhammadiyah akan beberapa cahaya. Segala puji bagi Allah. Di sini pun kita nampak dah ni, cara cakapan dia tu cara cakapan agak tinggi. Dan perbahasan dia tu lebih kepada bahasan ihsan. Wastafahum min maknuni sirrihi wa jawhari ilmihi ma'arifa wa asraran. Dan memilih ia Allah juga akan mereka itu, akan mereka mana? Mereka yang tersebut tu, mereka yang taat, mereka yang menjadi kekasih Allah dan pilihan Allah ni, memilih ia Allah akan mereka itu daripada yang disembunyi rahsianya Allah. Tuhan beritahu pada mereka. Kalau kita Tuhan tak beritahu. Kalau Tuhan beritahu kau kita update status sama kita ni. Sifat kita tu. Kita ni tak boleh nak memegangkan rahsia. Orang-orang pilihan Allah ni orang hak dapat memegang rahsia dah. Sebab itulah kita bila kita dengar kalam-kalam ahli ulama ni, baru kita memahami. Kita memahami apa? Baris sir di kita ni tak boleh kita nak cerita kok ke. Rupa-rupanya. Dengan kita diperlihatkan dengan bagian-bagian dari mimpi ke apa semua. Tak. Kerana kalau benda tu pun kita jadi nak beroyak kepada orang, maka pada waktu tu kalau rahsia-rahsia hak jarang orang tahu pun, kita nak beroyak pada orang lain lah. Maka kalau dah kita beritahu pada orang, tak ada rahsia dah lah. Sedangkan tu antara rahsia Allah Ta'ala beri kepada kekasih dia. Ni wastafahum min maknuni sirrihi wa jawhari ilmihi, dan permata ilmunya ilmu Allah. Ni nak orang panggil dengan ilmu laduni ni. Ilmu ni ada dua, ilmu kasbi dengan ilmu laduni. Ilmu kasbi ni hak kita ada usaha sekarang ni. Bila sampai menjadi kekasih Allah, maka kita saat itu diberi dengan ilmu laduni. Man amila bima alima farasahullahu ma lam ya'lam. Dan permata ilmunya Allah akan beberapa makrifat, yakni akan hakikat, ilmu hakikat. Ni bukan lagi makrifat ammah seperti mana kita dok belajar ilmu tauhid, tidak. Ni dia panggil makrifat khassah. Orang dok belajar dalam kitab-kitab hikam Durun Nafihah ni, ia bukan calon-calon orang untuk belajar. Dia kena ada kefahaman yang betul dah pada makrifat ammah tu. Barulah boleh untuk dia nak memahami ke akan beberapa makrifat, yakni makrifat khassah, yang kita makruf dengan ilmu hakikat. Allah Ta'ala beri tahu pada mereka. Dan beberapa rahsia pada mereka ni lah. Kita tak sampai. Kita ni berasa saja. Wahalahum bihilyati sanaihi wa hulalil jamalihi wa atla'uhum fi sama'it tauhidi akmara. Dan menghiasi ia Allah akan mereka itu, mereka yang tersebut tadi, kekasih Allah, pilihan Allah yang taat pada Allah. Menghiasi Allah akan mereka itu dengan perhiasan ketinggian. Sedap sekali. Ni kalau kata ibarat enggak pakaian hijau lah. Pakaian orang syurga. Allah Ta'ala memakaikan mereka dengan pakaian hijau, mahkota hijau.
Ini syurga lah. Tapi di atas muka dunia kita tak nampak mereka keadaan begitu. Terkadang kita nampak mereka ni orang biasa saja dan menghiasi Allah. Ya Allah akan mereka itu kekasih dia tadi dengan perhiasan ketinggian dan beberapa samarah. Samarah yakni pakaian keelokannya dan menaik ya Allah akan mereka itu kekasih tadi pada langit tauhid akan beberapa bulan. Ini satu kinayah lah semua ni. Satu kinayah kepada keadaan kedudukan yang tinggi bagi mereka yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala. Tapi iyalah nak dipilih oleh Allah tu kena lepas dulu ilmu fardu ain. Kena faham benar asas. Jangan kita ni zaman sekarang ni orang nak gaduh belaka, nak cepat. Nak cepat, nak naik makom dan sebagainya, sedangkan yang asas bagi mereka tidak ada. Tu satu kesilapan. Satu kesilapan nak amal tariqah dalam keadaan tak belajar ilmu tauhid. Tak boleh. Salah jalan itu, jalan yang salah. Kena belajar ilmu fardu ain tu, kena belajar. Sebab tu kita ni pengajian kita, hak kita duk buat pengajian hak sedia petai-petai ni ikut tangga dah ni. Tangga daripada ilmu tauhidnya, ilmu fiqhnya, tasawufnya. Tasawuf ni agak tinggi sikitlah. Tinggi sikit pun orang panggil masih lagi perbahasan kita lah. Sebab asalnya nak baca penawar ataupun bidayatul hidayah ko yang permulaan bagi ilmu fardu ain dalam ilmu tasawuf. Tapi melihat kepada ramai dah guru-guru asatizah yang duk mengajar, jadi kita ambil dengan pilihan kita ni sebagai tangga lebih tinggi bagi kita nak naik lagi kepada kefahaman ilmu tasawuf kita ni. Jadi hok mana tak belajar lagi akan ilmu tasawuf, hok fardu ain tu kena belajarlah. Kena belajar hok asas-asas mazmumah mahmudah. Ni nak naik tangga lagi. Orang panggil atas sedikit lagi. Baik, itu orang panggil satu kinayah kepada Allah Ta'ala meletakkan mereka kepada kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan mana? Di sisi Allah Ta'ala lah. Hak ni lah yang disebut pada hadis Nabi SAW, pada hadis kursi. Akulah pendengar yang mereka mendengar, akulah orang panggil penglihat yang mereka lihat. Dengan maknanya Allah Ta'ala menjaga ke mereka ni. Kedudukan mereka, kedudukan di dalam keadaan jagaan daripada Allah Ta'ala. Kalau para anbiya nabi kan ia panggil maksum. Kalau para awliya ia panggil mahfuz. Kedudukan mereka ni Allah Ta'ala jaga. Bila mereka nak lari sikit daripada orang panggil keadaan mahmudah kepada mazmumah, Tuhan jaga awal-awal lagi dah. Tuhan mari teguran. Teguran saat ni sama ada daripada manusia ataupun daripada makhluk binatang yang lain, Allah Ta'ala tegur mereka. Ataupun daripada suara, ataupun daripada bisikan hati mereka. Tu orang panggil alamat-alamat orang yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan. Kita dalam keadaan kita buat buruk, tak ada. Tak ada orang dok mari tegur kita. Tu orang panggil jauh lagi lah kita ni. Fastadaat bi anwarihim khaliqatu wasalaku bihim minad dini tariqahu wa tawwan minhu watanan wa qararan. Saya ni guna naskah Jawi, jadi ada terang ada tak terang. Kalau ada sahabat-sahabiah kita guna Rumi tu terang sikitlah. Ya naskah baru. Maka dapat berterang dengan cahaya-cahaya mereka itu oleh segala makhluk Allah. Ni orang pilihan Allah Ta'ala. Cahaya yang ada pada mereka tu menyuluh di kita orang-orang awam ni. Sebab itulah kena ziarah. Ziarah orang-orang kekasih Allah Ta'ala ni. Sama ada hak masih hidup ataupun telah pergi dahulu daripada kita. Ziarah ke kubur mereka. Menziarahi ke kubur ni pun Nabi suruh. Ziarah kubur orang biasa-biasa Nabi suruh. Fazuruha, Nabi SAW sabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha atau kama qala sallam. Dulu aku tegah menziarah kubur, kenapa? Banyak lagi amalan-amalan jahiliyah ada daripada kamu ni.
duk meratak lah, menangis, pelbagainya lah, benda-benda arah. Tetapi sekarang Nabi SAW kata fazuruha, ziarahlah sekarang. Ada pun bagi orang perempuan, orang perempuan kurang molek lagi nak pergi ziarah kepada kaum kerabat dia. Kerana dia lembut hati. Bimbang takut nak jadi perangai jahiliah pula. Nampak ia lembut hati. Tetapi pada masalah menziarahi ke makam para aulia ulama soleh ini, tak kira lelaki perempuan sunat pergi ziarah. Bahkan dalam i'anatul talibin Syekh tu dia hurah kata, kalau kita bernazar sama ada perempuan sekalipun, kalau bernazar nak pergi ziarah kubur orang solehin, maka wajib hukumnya. Kena pergi ziarah dia bernazar enggak? Ni kita kena dekat dampingi sentiasa lah orang-orang yang arif, orang-orang dekat dengan Allah Ta'ala. Barulah ada cahaya di kita. Kita ni lapu mapuh dah. Tiba-tiba ada orang yang ada lapu, kita tak sih nak berjalan bersama dengan mereka. Rugi kita. Lepas tu kita nak berjalan hak mana? Hak sama-sama tak ada lapu supaya kita. Sama-sama gelap. Rugilah kita. Tak pandai cari atas muka dunia. Ni lah hak disebut pada ayat Quran. Mereka yang mana buta di atas muka dunia, esok mereka akan buta juga. Tak ada cahaya. Man kana fi hazihil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa di atas muka dunia ni dia buta, esok dia buta juga. Jadi adalah setengah sahabat buta mata. Tidak, bukan buta mata, tetapi dengan makna hati mereka buta. Maka esok mereka tu dalam keadaan gelap jugalah, tak jumpa jalan. Maka dapat berterang dengan cahaya-cahaya mereka itu oleh segala makhluk, dan berjalan segala makhluk dengan sebab mereka itu. Mereka mana? Kekasih Allah tadilah. Pada agama akan jalannya jalan agama. Sebab ada mereka lah kita dapat jalan dengan jalanan yang sebenar. Kalau tak ada mereka, kita tak dapat jalan dengan jalan sebenar. Laulal ulama lakanan naskal bahaim. Kalau tidak kerana ahli ulama, nescaya manusia ni seperti mana binatang. Binatang ni tak ada pedoman. Kita ni ada pedoman cara kehidupan sebab ahli ulama mari ajar kita. Tak boleh arak, tak boleh menipu, tak boleh begini, tak boleh mengupak. Ada kau mengupak hak di menakal, begini. Tak belajar dalam kitab tasawuf tu. Begitu ni. Jadi mereka lah yang mencahayakan kita makhluk ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu Muhammad kecuali bawa rahmat pada sekalian alam. Bawa cahaya lah, cahaya rahmat pada sekalian alam ni. Berbetul dengan boleh madu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkanlah kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadikan mereka itu kekasih Allah ni padanya pada agama, tanah air dan ketetapan. Dan menjadikan mereka itu kekasih Allah ni padanya pada agama tu, tanah air dan ketetapan, tempat mereka tetap. Kita sekarang tetap ketetapan kita mana? Rumah kita, harta benda kita, hak tu yang menjadi ketetapan bagi kita. Saya pun samalah. Ada pun orang menjadi kekasih Allah, tempat ketetapan mereka ialah pada agama. Tanah air mereka ialah agama, watan. Watan mereka dia mau jaga, betul-betul jaga. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi min bahrihi yaghtarifuna wa min rawdi mawahibihi yaktatifuna wa yajtanuna thimaran wa azharan. Wassalatu wassalam, dan rahmat Allah. Ini dia terjemah terus pada makna. Bukan balik bahasa dah tu, terjemah pada makna terus dah. Kerana solawat ni selawat lah, selawat Allah Ta'ala pada Nabi dengan makna memberi rahmat, selawat makhluk kita pada Nabi dengan makna doa, selawat daripada malaikat dengan makna istighfar.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oh, sukanya keadaan orang yang boleh hidup dalam keadaan memujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah ada suasana. Ni. Masa duduk di Mesir dulu, tak kiralah pelajar agama ke, pelajar medik ke. Masa sebelum daripada nak baca ke kitab, selawat dulu, berzanji dulu. Di pondok pun ada kita dah buat, tapi learning tak boleh lagi lah. Nanti akan datang insya-Allah lah hidup ke selawat. Dia cahaya dia, ketenangan hok mari tu lain. Zauq dia tu, rasa kelazatan tu lain. Tapi kalau orang awal-awal lagi dah tolak kepada modul Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ni jauh sekali. Jauh sekali. Dan rahmat Allah Taala dengan makna membuat kebaikan lah, isalul khair. Dan sejahtera, atas sejahtera tu terjemah pada salam. Sejahtera kita duk selawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kembali pada kita juga. Kenapa? Kerana selamat daripada kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat dia pada hari akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang ke kita pada hari akhirat ni. Bimbang ke gapo? Umat aku. Jadi bila kita minta keselamatan daripada kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat dia pada hari akhirat, tidakkah kita tu seolah-olah kita meminta kebaikan bagi kita juga? Itulah kata guru kami nya. Salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kebaikan kembali pada kita juga, selawat dan salam ni. Dan rahmat dan salam tu je letak sekali. Sebab daripada ayat tadi lah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salat wassalatu wassalam. Dan rahmat Allah dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad yang daripada lautnya. Lautnya siapa? Lautnya Nabi kita lah. Yakni dengan ilmunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ditashbihkan laut tu dengan ilmu. Daripada lautnya, daripada ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, mencedok mereka itu. Siapa dia mereka itu? Orang arifin, orang kekasih Tuhan ni. Mencedok mereka itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan daripada kebun-kebun perberiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong mereka itu para arifin akan buah-buah dan bunga-bunga. Masya-Allah. Tingginya cakapan musannif kita yang menterjemah ni. Tak tinggi cara cakapan dia tu. Jadi orang arifin ni mereka ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka memungutkan buah-buah mana? Cahaya-cahaya tadi, cahaya agama ni. Yang mana dengan cahaya agama pada mereka ni lah, kita yang mendampingi mereka ni pun kita ada cahaya tadi. Kita berada dalam cahaya. Kita tidak cerah, kita tak ada cahaya, tapi bila kita bersama dengan orang arifin, maka kita pun dapat cahaya tadi. Apa pentingnya cahaya ni? Kata guru kami, cahaya inilah yang mana dengan cahaya ni kita dapat melihat hakikat segala sesuatu. Mana hakikat segala sesuatu? Dunia ni, dunia hak dicela lah. Dunia hak tak bawa pada akhirat. Dunia ni satu benda kehinaan. Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia ini benda-benda kotor. Wa tullabuha, dia bermula orang yang menutupkannya benda kotor itu kilabun. Anjing kan dia duduk
duduk main dengan benda-benda tulen, benda-benda kotor. Tu ni bila kita nampak dah hakikat sesuatu. Tapi kita kena berada dalam cahaya ni lah. Kena mendamping orang-orang arifin. Tok lebah kapung tu. Kita dah ada orang arifin usap perbuat kita ni. Tok lebah kapung tu lah. Tok lebah hak orang tak ada hormat. Orang hormat ni mana? Orang hormat ni hak kereta besar, hak rumah besar, hak pakak besar. Tu orang hormat lah. Sebab tu orang nak berlaku rumah besar, kereta besar, pakak besar ni semua orang nak, tak ada orang tolak. Orang yang tak memahami hakikat lagi. Supaya kita semua tak memahami hakikat, dia nampak itulah besar. Tapi orang dah nampak koho-koho, ya nampak. Orang yang ada kereta besar, rumah besar, pakak besar ni tak dapat nak tolong aku lagi, sesok-sesok. Lepas tu orang mana? Orang dek tepi jalan, orang yang tak ada dia, tak ada orang panggil dipuja-puji oleh manusia, tapi orang panggil amalan mereka terjaga, masjid dapat pergi sentiasa. Tu alamat orang kekasih Tuhan dah tu. Dan orang-orang tua kampung kita tu alamat baik dah tu. Ada kata orang tua ustaz biasa lah tu dia pergi ke masjid. Nak gimana kata pergi ke masjid? Tidak weh. Nampak? Ramai saja orang tua hak Allah Taala tak beri ke kebaikan, duduk kedai kopi dulu Pak je. Tak sampai ke masjid, tak sampai majlis ilmu. Ada hak masih tak belum dapat iman pun ada lagi. Jadi orang-orang lebah-lebah kampung tu, kita dampingi mereka lah. Mereka akan dorong kita nya. Tak dapat nak jumpa orang arifin pun, jumpa orang-orang soleh-soleh tak apa dah. Jangan orang buat-buat berlebay. Tu tak boleh. Kita nak dampingi tu, kita tengoklah orang tu tadi. Baik, sesas di situ. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memungut ke buah-buahan ni. Jadi kita kena pergi cari. Tak rasa hina ke kita. Gini ni, ada demo minta nasihat tu belai-belai. Sambil-sambil saya dah hajatnya nak habis ke mukadimah dia ini insya-Allah. Lama sikit pun tak apa. Ada demo minta nasihat belai-belai untuk nasihat ke diri sendiri juga. Jadi tidakkah kita rasa hina hidup atas muka dunia ni dalam keadaan Allah Taala tak pernah tunjuk kita nak pergi cari orang-orang dekat dengan Allah Taala. Tak rasa hina ke kita hidup atas muka dunia? Kalau kita ada rasa kehinaan, ya Allah hinanya aku, kamu tak pernah bawa aku jumpa orang-orang alim, tak pernah kamu tunjuk sahabat-sahabat aku daripada orang suka pengajian kita, pengajian majlis ilmu. Kalau dia ada dah perasaan itu, tu tanda Allah Taala nak bawa dia dah tu. Tanda Allah Taala nak bawa dia kepada tempat molek dah tu. Tapi kalau orang dalam hati dia ni dia duk cari dunia pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Yang mana dunia hak dia cari tu dia anggap kata inilah kebaikan. Dalam keadaan masa yang sama ni dia tinggalkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, masjid-masjid, mendampingi alim ulama, ziarah orang-orang soleh, tidak. Tapi dalam keadaan mereka tu masih rasa dunia hak aku cari ni molek. Sebab aku nak bantu orang. Tapi bagaimana kita nak bantu orang kalau kita tak dapat nak menghadirkan diri kita pada tempat-tempat yang molek. Membina ke masjid itu satu benda molek, tetapi terlebih eloknya mereka membina serta mereka mengimarah ke masjid. Tu ni. Cuba kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat berjemaah, berkaitan dengan kelebihan majlis ilmu, sangat banyak. Sangat banyak. Yalah, tapi kita hidup zaman kita ni paling tidak jangan kita memusuhi orang-orang orang-orang alim, itulah paling tidak paling lekeh lah. Kalau kita pun tak boleh duduk situ, masih juga kita duk memusuhi orang-orang alim, sedangkan kita tak tahu benda sebenarnya lagu mana. Moga kita tidak ilmu. Orang kata begitu juga kita ikut orang ramai, kita ikut orang ada title. Tak. Dia ni ada jawatan, dia ni ada persijilan dia, lebih diyakini. Kita ikut pada tu semata-mata. Ukuran kita nak ukur lagi dengan keilmuan kita sebab kita tak ada ilmu. Maka kita ikut. Kadang-kadang kita terbawa-bawa dengan benda-benda hak tak sepatutnya kita saat ni tu duduk berkecek. Faham Tidak tepat kita nak berkecek juga.
Rasa orang awal sekarang begitulah. Amma ba'du. Kalau kata guru amma ba'du, tempat kita beradu, tempat kita berhenti. Tapi tak nak berhenti sebab kita ni besar sikit. Kita nak baca banyak sikit. Amma ba'du fayaqulul abdul faqirul muznibul muqassirul raji afwa rabbih idrisul khayyat ibnu ali al-baqumiyyu at-tujumiyyu al-fataniyyu khadimu talabatil ilmi bil masjidil haram. Adapun kemudian dari itu, daripada basmalah, alhamdulillah, selawat dan salam, adapun kemudian dari itu, maka berkata hamba yang fakir. Tengok cakap orang dulu, jauh kita sekarang ni. CJ hok kita ada tu dengan keilmuan hok kita ada. Kalau orang sedar, dia kata saya ni tak layak dapat ijazah, saya ni tak layak dapat master, saya tak layak dapat SD. Tu antara alamat orang tu yang molek. Yang Tuhan nak beri kebaikan bagi dia. Tapi dia ni kadang-kadang ijazah tak ada lagi, rasa saya ni PhD dah. Seolah-olah dia ni duduk mengaji lagi, tapi dia rasa saya ni tok guru dah. Tu orang yang rosak tu. Orang yang rosak. Kita lah, saya sendiri pun samalah. Rosak kita ni. Duk berasa kita lebih. Orang tak panggil kita ustaz agak nak suruh orang panggil kita ustaz. Ada. Orang tak panggil kita ustaz, marah kita. Orang lain panggil kita ustaz di bawah ni, mari tak panggil ustaz. Awak tak kenal saya ke? Tu ilmu ada di kita tu apa? Apa ilmu ada di kita ni? Tak dapat betul ke diri kita ni? Adapun kemudian dari itu, daripada basmalah, alhamdulillah dan selawat salam, maka berkata hamba yang fakir. Tengok musannif kita nak ajar kau kita awal lagi belajar ilmu tasawuf ni, jangan duk bangga diri. Kalau ilmu lain nak belajar, nak bangga diri tu mungkinlah benar sabuh. Sebab itulah ilmu apa kita belajar, kita kena belajar juga ilmu tasawuf. Sebab tu guru kami bila mengajar kita, walaupun duk mengajar ilmu lughah, walaupun duk mengajar tafsir hadis, tetapi ilmu tauhid, fiqh, tasawuf ni tak pernah ditinggali. Dia akan ajar, terutamanya ilmu tasawuf. Dan kalau kita tengok alim ulama kita, aulia-aulia di tanah-tanah air kita ni, wali-wali tanah air kita ni pun, akhir mereka tu, pengajian mereka tu dengan memperbanyak ke pengajian kitab tasawuf. Supaya apa? Supaya hati mereka ni terbentuk. Terbentuk menjadi hamba Allah. Banyak Allah ya rahim Pak Sumi, Allah ya rahim, rahimahullah taala. Tok kenali ko mana sebut orang-orang duduk digelar-gelar dengan kekasih Tuhan ni, mereka mengulang-ulangi kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Ada setengah guru dia mengulang-ulangi ilmu tauhid, ilmu tauhid. Ada setengah mengulang-ulang kitab apa ni, tafsir ke hadis ke, tak ada masalah lah. Yang penting bukan lagi nak cara ke berdebat dah. Takut kita terhijab di situ. Tetapi nak fokus kepada nak membaikkan hati, nak banyak baca ke hadis apa, nak banyak ke sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak banyak ke tafsir apa, nak banyak ke sebut ke al-kalamullah, banyak ke tauhid supaya masuk dalam hati kita. Sebab tu setengah guru dia belajar ke fiqh sekadar memahami ke bab amalan, cara nak ibadat, cara nak muamalah. Bila duduk tangga jadi orang-orang yang kita kata dah guru-guru tua ni, kebanyakannya jarang nak membahas ke bahasa khilaf, jarang. Kerana dia mau nak tuju dah. Bukan kata salah pada nak bahas ke tentang khilaf ulama ni. Tetapi orang panggil mereka hok di dalam bidang ni, mereka menganggap ke jadi orang panggil benda tu boleh nak menghijabkan juga. Boleh nak menghijabkan juga diri saat ni tu. Tu bagi pandangan mereka. Saya ni menyapa hok kita dengar daripada kalam-kalam mereka lah. Adapun kemudian dari itu, maka berkata hamba yang fakir, yang berdosa, yang taksi, banyak kecuali tengok duk kutip habis. Padahal kalau orang duduk anak murid dia tu tanya,
Salah apa Tok Guru? Ni, mana ada dosa Tok Guru ni? Tapi dia serah dia tu ada dosa, ada banyak silap. Kita ni banyak dosa tapi tak serah silap. Orang tak ada silap pun dia serah berdosa. Tengok Nabi SAW duk istighfar, tak ada dosa. Istighfar juga nak ajar ke umat. 70 kali tiap-tiap hari, 100 kali pada riwayat. Yang berdosa, sebab itulah tengok cara Nabi SAW ajar ni lah yang diambil buah-buahnya oleh ni mereka kekasih Allah ni. Kita tak ambil bahagian ni. Kita tak ambil. Kita banyak duk tengok cuai orang, silap orang, taksir orang. Bahkan kita selidik nak pulak mana kecuaian dia, mana kesilapan dia, kesalahan dia. Tentu ada salah. Ni ilmu hak begini dia tidak ada keberkatan. Ilmu jenis nak cari salah orang, ia tak ada keberkatan. Bahkan orang nak jaga ke hati ke, kalau dia nampak orang lain salah, cara dia tegur tu sangat-sangat merendahkan diri. Dia nak jaga hati dia ni. Orang salah, kita betul, tentu kita rasa kita hebat. Apa? Saya betul, awak salah. Jadi rasa dah perasaan tu mari di kita. Kita nak tegur dia pula. Mari semakin banyak perasaan tu. Jadi orang-orang pada nak menjalankan jalanan ni, dia akan jaga. Dia kata, saya ni tak ada ilmu. Saya ni nak tanya-tanya jugalah. Ilmu yang awak sampaikan tu mungkin saya salah faham dengan ilmu saya. Dia betul tapi cara dia berkecek. Bapa awak kata begitu, dengan ilmu ni begian-begian, hukum fiqh ni sekian-sekian. Tiba-tiba orang ni hak salah ni pun dia mengaku, memang saya silap. Tengok. Teguran orang hak ada cahaya dengan teguran kita hak banyak takabur. Supaya saya hak banyak takabur. Kalau kita tegur orang tak terima sebab apa? Bukan salah dia yang utamanya, di kita ni. Kita ni. Dia patah saya nak tengok kita lah. Kita ni hak salah. Saya hak salah, saya hak salah. Ni. Sebab itulah jadi orang-orang gini, orang hak hati, hak jenis lembut gini cepatlah dia terasa. Kita nak latih diri kita ni biar lembut, jangan keras. Hati ni keras, susah nak menerima ke nasihat. Ni, kena bi lembut hati. Kena istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak biar hati tu lembut. Hati lembut, buat silap, rasa selalu salah. Kita betul pun tak rasa betul. Maksud katanya masih lagi orang panggil kita ni walaupun kadang betul, rasa banyak lagi silap kita. Yang harap akan kemaafan Tuhannya. Ambo ni banyak salah ya Allah. Siapa dia hok banyak dosa, banyak taksir, banyak cuai ni? Idris. Tengok. Dia tak ada kata al-adi al-alamah, tak ada. Orang dulu ni dia beramal ngoti dengan ilmu ni. Di sini kita nampak dah keberkatan ilmu mereka. Kita belajar ke kitab-kitab mereka ni akan ada keberkatan. Bolehkah kita? Insya-Allah. Idris bin Ali yang terbangsa kepada kampung Bakum, Tok Jung Fatani. Orang Tok Jung Fatani kena belajar kitab ni. Malu orang Tok Jung Fatani tak belajar kitab Fatani, malu. Orang tanya si Marul Jannah, dia kata kitab berapa? Dia orang Fatani. Tambah-tambah lagi dia orang Tok Jung. Orang tempat muallif. Lagilah malu sepatutnya. Supaya mereka yang terbangsa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni sayyid, dia ni syarifah. Kalau dia nak buat benda-benda maksiat, orang lain ni kalau buat maksiat kena ada malu. Mereka ni orang-orang yang mulia, yang darah mereka tu mari duk mengalir daripada semulia-mulia makhluk. Lebih-lebih lagi sepatut mereka kena rasa malu. Tak pakai, tak tutup aurat. Tak tutup aurat. Duduk orang panggil berfoya-foya, tak membantu ke agama tok nenek moyang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut lebih-lebih lagi rasa malu. Rasa malu. Ni. Tu nisbah bagi mereka, nisbah bagi kita jangan cepat cerca. Orang lain pun kita nak cerca, apatah lagi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat salah itu tak melazimkan bagi nak mencerca. Itu melazimkan bagi nasihat. Duk cerca tak jadi apa, buruk ke hati kita pula. Yang berkhidmat kepada talabatil ilmi pada Masjidil Haram. Hadhihi risalatunil musammatu
bithimaril jannati fi tarjamati risalatil muawanati risalatil muawanati liraghibina minal mu'minina suluka tariqil akhirah. Ini suatu risalah yang dinamakan dia risalah dengan buah-buah syurga. Ni bukan kitab hok orang panggil asas sangat dok ni. Kitab ni kita letak di kedua ketiga mutawassit, ataupun nak pergi ke muntahi ke wallah alam ni. Nak pergi naik tinggi lagi ni. Cara cakapan di hadapan tu pun masya-Allah, cara muallif dia datang ke dengan orang panggil huraiannya. Baik. Dengan buah-buahan syurga pada menterjemahkan risalah muawanah. Membantu. Risalah yang membantu pada ilmu tasawuf bagi segala gemar daripada orang yang mukmin pada menjalani jalanan akhirat. Hok mana nak tempuh, saya suka ustaz sekarang ni, alhamdulillah Allah Taala buka bagi saya ni nak kepada jalanan akhirat. Ni dah kitab dia nya. Kitab nak kena mengajinya. Ta'lifi Sayyidil Imami Ghausil Anamil Al-Arifi Billah Ta'ala Al-Syekh Abdullah Ibn Alawi Ibn Muhammadil Al-Haddad Rahimahullahu Ta'ala. Karangnya bagi Sayyidil Imam ilah tu hingga akhirlah. Maksud kata terjemah sendirilah. Sayyidil Anam, Imam Ghausil Anam Al-Arif Billah, iaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Alawi, Imam Abdullah Al-Haddad. Ala sabili ikhtisari ma'a ziyadatin bahiyatin liyantafi'a biha man la ya'rifu bil arabiyyah. Atas jalan ringkas. Dia kata maksudnya tidak ambil 100%, tidak. Atas jalan ringkas serta tambahan yang elok. Hak mana saya nampak nak perlu tambah, saya akan tambah. Maksud ni kira kitab yang asing lah ni daripada kitab Muawanah, risalah Muawanah. Kerana dia ada tempat-tempat yang dia nampak perlu ringkas, dia ringkaskan. Ada tempat yang dia nampak perlu tambah, dia nak tambah, supaya mengambil manfaat dengan risalah Muawanah itu mereka yang tiada mengetahui dengan bahasa Arab. Supaya kita semualah, supaya saya tak pandai bahasa Arab. Jadi ulama tolong terjemahkan daripada bahasa Arab saat itu kepada bahasa Jawi kita, Rumi sekarang pun ada dah. Wa in kutulastu ahlan li zalika. Allah, bakpola nak merendah diri sangat ni deh. Cuba kita tengok orang alim ulama kita ni nak merendah diri sangatlah mereka. Kenapa? Itu alamat kepada keberkatan ilmu. Dia rendah. Sebab itulah orang yang merendahkan diri Allah Taala meninggikan mereka. Man tawadda'a rafa'allah. Siapa dia hak merendahkan diri, Allah Ta'ala mengangkatkan mereka. Kita ni mengangkat diri. Sebab tu Allah Ta'ala jatuhkan kita. Wal'iyadzubillah. Wa in kutulastu ahlan lidzalika. Dan jika adalah aku ni bukan ahli bagi demikian itu terjemahan sekalipun, tak apalah. Oleh kerana saya ni bukan pandai sangat, tapi saya nak bantu sekadar mana saya boleh bantu kepada anak bangsa saya. Tengok ulama-ulama dulu dia tinggal kesan-kesan kebaikan mereka. Orang kata harimau mati meninggalkan belek, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang baik. Kita nak tinggal nama apa kita saat ni tu. Tapi mereka saat ni meninggalkan nama bukan untuk dipuji manusia, tetapi untuk mendapat pangkat di sisi Allah Taala. Kita ni tinggal nama juga. Sianulah buat masjid, sianulah buat ni, sianulah buat ni. Tapi untuk nak dapat nama di sisi manusia. Maksud kata rugi lagi. Kita ni. Orang dulu tidak. Rugi lagi. Dalam kebaikan kita pun tak mendapat manfaat yang besar lagi. Apatah lagi hak kita dah buat buruk. Jadi dia kata sekalipun saya ni bukan pandai mana, tapi saya nak tolong terjemahkan juga. Hamalani ala zalika imtisalu amrillahi ta'ala fi qawlihi. Kenapa saya nak buat juga?
kerana menanggung akidaku atas demikian itu terjemahan ni menjunjung ke perintah Allah Ta'ala pada firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya seru olehmu kepada jalan Tuhan engkau dengan hikmah, yakni dengan keadaan bijaksana. Bijaksana inilah cara yang mana menarik ke manusia kepada kebenaran. Kita sekarang suruh manusia dengan kebenaran, suruh amru ma'ruf, suruh, bukan tak suruh, suruh dah, nahi al-munkar, tegah dah. Tetapi kenapa manusia tak ikut? Mungkin tidak ada hikmah, cara bijaksana tu mungkin kita kata. Ni kemudian pula kita nak suruh orang dengan kebaikan, nak tegah orang dengan kemungkaran, ada ke tak kita berdoa kebaikan bagi dia? Tu di antara kesilapan kita lah, orang-orang nak menyeru pada agama ni. Kita nampak dalam masa sama kita nak seru orang kepada kebaikan, kita nampak kita hak baik. Tu teruk dah kita tu orang panggil dalam kebaikan ni buruk lagi. Apatah lagi kalau kita dalam keburukan. Sebab tu ada guru kami cerita seorang yang mana soleh di zaman Bani Israel dulu, dia berjumpa orang paling fasik. Berjumpalah mereka dua ni pada bawah pohon. Setelah daripada bertemu tadi, berpisah mereka saat ni. Maka Allah Ta'ala nyata kepada seorang anbiya, kamu beritahulah kepada orang soleh tadi, sesungguhnya sekalian amalan dia Allah Ta'ala telah hapuskan. Allah Ta'ala padamkan sekalian amalan dia. Dan kamu beritahulah tadi kepada orang fasik, sesungguhnya segala dosa dia Allah Ta'ala telah hapuskan. Cuba kita tengok, orang baik ni dah buat amal banyak mana dah, Tuhan hapuskan semuanya. Orang jahat ni dah buat jahat banyak mana dah, Tuhan maafkan semuanya. Kenapa? Kerana orang soleh ni bila dia nampak orang fasik ni dalam hati dia, dia rasa dia hebat. Orang fasik ni apa orang fasik ni? Tak. Orang tidak membantu kepada agama Allah, orang yang jahat, orang yang degil dengan Allah. Pandangan hati dia tu walaupun tak ucap. Mungkin dia berjumpa tu, dia kata mari kita sama-sama solat. Dalam hati ni ada lagi. Apatah lagi kalau dalam ucapan pun begitu. Awak semua ni bila nak taubat? Masya-Allah. Ittaqillah, sama-sama kita takwa pada Allah Ta'ala. Jangan nampak orang ni dosanya banyak. Bukan orang kekasih Tuhan sifatnya begitu. Orang kekasih Tuhan dia sentiasa mengitai-ngitaikan dengan dosa dia. Dia banyak dosa, orang lain banyak pahala. Dia orang fasik saat ni, kenapa Allah Ta'ala maafkan segala dosa dia? Kerana bila dia bertemu dengan orang soleh saat ni, hati dia rasa ingin kasih sayang pada orang soleh tadi. Dia buruk banget, tapi bila jumpa orang-orang baik, dia rasa tenang, dia rasa suka kerana dapat bertemu juga dengan orang-orang soleh. Maka kerana tu Allah Ta'ala gugurkan segala dosa dia. Jangan duk memandai, jangan memandai orang kurang. Sentiasalah memandai kita ni kurang. Kalau kita ni betul-betul lah baguslah kita dengan amal soleh, tak nampak langsung kekurangan kita. Mata kita pun elok, telinga kita pun guna dengan elok, lidah kita pun elok. Kita tak main Facebook, WhatsApp, duduk cecok orang, duduk ngumpat orang. Sekalipun begitu, kita masih kena memandai apakah akhir hidup kita. Aku ni bagus dah. Ada rasa aku ni bagus dah. Akhir hidup aku ni macam mana? Tu kita kena pandai-pandai lah. IC kita Islam sekarang tak menentukan lagi kita Islam esok hari. Kita nak rentah negeri esok, Islam lagi ke tak kita? Belum pasti. Hak paling kita membimbangkan bila kita nak mati dicabut nyawa saat ni. Allah, banyaklah kita minta dengan Allah Ta'ala. Kalau tak minta dengan Allah, nak minta dengan siapa lagi? Nak minta dengan siapa lagi? Ibu bapa kita tak mampu, guru-guru kita tak mampu, siapa dia pun tak mampu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Nabi SAW nak tunjuk ke jalan pada Abu Talib, tak dapat. Allah Ta'ala tenang ke hati Nabi dengan sebut, hei Muhammad, mu tak dapat beri taufik orang mu kasih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Tapi Tuhan lah hak boleh beri tunjuk bagi siapa hak dia nak. Kena jagalah sentiasa iman kita. Saya pun sama dah ni, doa-doa lah ke saya juga. Saya tolong dah tua-tua semua ni baca kitab. Saya nak tua-tua tolong ke saya satu benda saja, doa ke saya dengan tetap iman. Kerana hak ni lah hak saya ada satu-satunya. Tak ada hak ni, tak ada lah. Hamalani ala zalika imtisalu amrillahi ta'ala fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru dengan hikmah dan pengajaran yang elok. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqan ya'malu bihi man ba'dahu ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Artinya barang siapa terlancar lidahnya seorang, akannya sebenar yang beramal dengan dia dengan sebenar tadi. Dia terlancar lidah, dia sebut benar sebenar. Maka beramal orang lain, beramal oleh mereka yang kemudian daripadanya disebabkan apa dia sebut saat itu, orang pun pakat beramal. Nescaya diberi pahala atasnya seperti pahala orang yang telah lidah duk sebut benda molek saat ni hingga hari kiamat. Begitulah. Wallaha as'alu an yarzuqana as-sawaba wat taufiqa khalisan liwajhil karim. Akan Allah Ta'ala aku pohonkan bahawa memberi rezeki ya Allah akan kami akan yang betul. Minta sangatlah dengan kebetulan benda yang sebenar ni. Kita duk minta dengan Allah benda sikit, kita lupa ke benda hak banyak. Ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashikuha azallu minaz zalili. Dunia terlebih sedikit daripada hak sedikit. Wa 'ashikuha azallu minaz zalili. Orang hok dok asyik dengan dunia, azallu minaz zalili, lebih hina daripada orang hok hina. Lebih hina daripada yang hina. Mana? Makhluk Tuhan hok sehina-hina makhluk. Orang hok dok asyik dengan dunia ni terlebih hina lagi. Dunia yang mana? Dunia yang tak membawa kebaikan pada akhirat. Tu ingat sentiasalah. Tu maklum dah, tak perlu sebut. Bukan kata dengan kita duduk bekerja ni adakah dicela, tidak. Selagi mana kita tu duduk kaitkan dengan kebaikan akhirat, insya-Allah. Kita kerja, kita tak pernah tinggalkan majlis ilmu. Kita kerja, kita pergi lagi jemaah. Kita kerja, kita masih lagi menziarahi alim ulama, duduk majlis-majlis zikir, majlis-majlis selawat. Hak tu orang panggil dunia tidak mencelakan kita. Nak tahu dunia mencelakan kita, cuba kita tengok kalau kita semakin berjaya. Kalau dulu ada syarikat, satu syarikat, lah ni ada 2 syarikat, bertambah lagi 3 syarikat, 4 syarikat, katakanlah, maka semakin jauh kita dengan majlis-majlis ilmu, dengan alim ulama. Tu alamat benda tu tak baik. Tapi kalau katalah kita sekarang dulu ada satu syarikat, tapi dengan sebab rezeki saat ni Allah Ta'ala bagi pada kita, bertambah syarikat, tapi bertambah taat kita pada Allah. Maka itu alamat kebaikan. Sebab tu saya ingat ada seorang Tok Ayuh Haji Wali, Allah yarham, di Batu Tinggi itu dia pernah sebut, dia orang lama lah, rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Orang yang kenal ke Allah, semakin banyak harta dia, semakin dekat dia pada Allah Ta'ala. Orang yang mana dia saat ni tu kenal ke Allah, nak pada kenal, semakin banyak harta dia, semakin dekat dia pada Allah. Sebab apa? Sebab yang nampak harta yang banyak yang Allah Ta'ala beri ni ialah daripada Allah. Ilmu hak dia dapat tu daripada Allah. Anak isteri hak dia dapat tu daripada Allah. Tanah, rumah, kereta hak dia dapat daripada Allah. Maka semakin banyak Tuhan pada dia, semakin dekat dia dengan Allah, semakin dekat. Tapi kalau orang ni dia tak kenal Tuhan, dia tak kenal Tuhan,
maka semakin banyak harta yang Allah Ta'ala beri pada dia, semakin banyak nikmat-nikmat dengan anak isteri, tanahnya dan sebagainya, semakin jauhlah dia daripada Allah Ta'ala. Jadi bukan diri harta tu yang salah. Yang salah ialah diri kita tak mengenal ke akan Allah Ta'ala. Maka kerana itulah kita kena banyak ke ilmu pengetahuan, makrifat. Biar kenal dulu Tuhan secara aman, kenal dulu hak fardu ain. Lepas tu kita usaha ke. Kalau ada rezeki kita, maka kita akan dapatlah dengan makrifat khasah seperti mana hak disebutkan oleh musannif kita rahimahullah taala pada awal-awal pengajian tadi, yang mana Allah Taala lah yang memakaikan kita saat ni. Yang memakai kekasih dia tu dengan pakaian-pakaian, orang panggil pakaian-pakaian yang terpuji. Wallaha as'alu. Tengok musannif ajar tiap-tiap perkataan orang-orang terdahulu ni ada makna belaka. Wallaha as'alu, akan Allah Ta'ala aku pohonkan, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Wallaha as'alu an yarzuqana as-sawab, akan pohonkan bahawa memberi rezeki ya Allah akan kami akannya betul. Wa taufiqa, dan taufik. Taufik ni khalqu qudrah ala ta'atih. Tuhan memberikan kita kekuatan di atas nak taat pada dia. Kita boleh duk baca ni, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Kita boleh duk mengaji, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Berapa ramai orang nak mengaji tapi Allah Ta'ala tak tentukan dia daripada ahli ilmu, hingga dia tu disibukkan dengan hanya mencari kehidupan dunia, dilalaikan mereka daripada kehidupan akhirat. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kehidupan dunia. Sekadar mana yang ada ni, kalau kita syukuri, itulah yang paling banyak. Banyaknya harta dunia ni bukan pada nilai dia, pada kesyukuran kita. Kalau banyak kita syukur, banyaklah dunia di kita. Kalau sedikit kita syukur, walaupun banyak, dia akan nampak sedikit. Bandingan dia, cuba kita tengok orang sekarang dengan orang dulu. Orang dulu kita cuba tanya gaji dia berapa, menoreh getah berapa boleh, jaga lembu, duduk erat lembu berapa boleh. Sedikit. Tapi cukup tak? Dia kata cukup. Boleh beli tanah banyak sangat. Kecukupan tadi dia cukup. Boleh bagi pula pada orang lain, dengan rezeki tadi. Kita sekarang saya pun samalah. Berapa gaji, berapa pendapatan, berapa rezeki Allah Ta'ala beri pada kita? Banyak. Rasa cukup tak? Ana rasa tak cukup lah. Rasa tak cukup. Apa tak cukup? Sebab kita tak ada qanaah. Saya pun samalah. Sifat qanaah tak ada, rasa cukup dengan apa yang ada. Cuba kita tengok anak kita sihat, alhamdulillah. Orang lain kadang-kadang anak sakit. Kita anak sihat, alhamdulillah. Keluarga kita, alhamdulillah, ada isteri lagi, ada tok laki lagi, masih ada ibu bapa, katakanlah ada adik-beradik lagi, ada kaum kerabat lagi, ada saing sahabat lagi. Jadi semua tu kita syukur. Tengok setiap sesuatu Allah Ta'ala beri pada kita. Ada kenderaan, alhamdulillah. Ada kereta, ada motor, ada rumah, ada itu ini, alhamdulillah. Kita ni kan nak banding dulu, kita ni kaya sangat dah. Hak semiskin kita ni sekaya orang zaman dulu. Mana dalilnya? Semiskin kita sekarang 2 almari pakaian baru untuk seorang. Cuba kita tanya orang dulu, 2 almari ni sultan dulu pun tak ada. Nak kata kehidupan susah. Maksudnya kalau kata nak ada 2 almari ni sultan-sultan ya. Orang-orang kaya je. Nak kata kehidupan kita ni mewah. Tu semiskin kita. Tapi apa kita rasa miskin lebih pada dulu? Kerana sifat qanaah kita tak ada. Tengok, kita buruk-buruk motor kita. Orang dulu mana ada? Hok pakai motor ni orang kaya ya. Orang anak sultan, anak orang-orang datuk-datuk dulu. Kita ni, kita cucu datuk. Sekarang pun kita boleh pakai motor. Tu kalau kita pandai ni sebuah kok begitu, tapi kita pandai tengok orang datang. Bila nak ada syukur, bila nak rasa cukup.
dan taufik hal keadaan aku ikhlas. Minta biar Tuhan jadikan aku ikhlas. Ikhlas ni masuk katanya khalisun lillah, tak ada campur raum benda lain, tak ada. Nak Tuhan je ni. Nak tinggal untuk akhirat lah ni. Kerana wajah yakni zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Selesailah kita pengajian pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pula untuk esok. Qala al-musannif ila an qal faslun fil yakin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.